Terima kasih memilih kami di Berita TV3. Saya Farah Ashki binti Faisal Riza. Teruskan bersama kami di Berita TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Indeks Perpaduan Nasional 2021 menunjukkan bahawa masih lagi berlaku defisit sosial dengan nilai indeks sebanyak 0.567% dan berkemungkinan akan berterusan meningkat di masa hadapan. Defisit sosial merangkumi isu dan salah faham yang sudah dikategorikan di bawah melalui 10 perkara, iaitu etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan. Ianya turut menjadi fokus utama bagi bahasa, jurang generasi, jantina, politik federalism dan juga di kawasan bandar atau desa. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Datuk Seri Wan Attilah berkata, perpaduan di Malaysia masih terdapat defisit sosial walaupun perpaduan dalam Malaysia ini telah utuh dan kukuh. Baiklah, seperti yang kita tahu, secara umumnya terdapat isu dan juga cabaran yang sering berlingkar dalam masyarakat, tetapi dikaitkan sebagai masalah perpaduan dalam konteks yang kurang tepat. Berbagai isu dan juga cabaran telah dibangkitkan oleh rakyat Malaysia. Antaranya ialah pertama sekali kurangnya sensitiviti serta kefahaman berkaitan dengan agama yang berbeza, memberi kesan kepada hubungan dan interaksi dalam masyarakat. Perbezaan pegangan agama ternyata salah faham yang boleh menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks yang kurang tepat. Okey, selain itu, isu dan juga cabaran bahasa dalam konteks perpaduan adalah untuk melaksanakan pendidikan bahasa kebangsaan dalam semua institusi dan peringkat pendidikan agar semua rakyat mampu bertutur, menulis dan juga memahami satu sama lain. Seperti yang kita nampak, hasil pendidikan ini mampu menggerakkan rakyat mengaplikasikan bahasa sebagai alat untuk menjayakan perpaduan dalam pelbagai aspek kehidupan. Seterusnya, tidak dinafikan lagi kelas sosial. Setiap sistem sosial masyarakat mempunyai hierarki yang disediakan oleh struktur etnik, keturunan, pekerjaan, jawatan maupun ekonomi. Perkara ini seharusnya tidak menjadi penghalang kepada perpaduan di negara Malaysia kerana setiap kelas sosial saling melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab. Masyarakat Malaysia seperti yang kita tahu terdiri dari pelbagai lapisan generasi yang berstruktur dalam konteks usia, pendidikan, pekerjaan, ideologi dan juga budaya yang menyebabkan berlakunya pertembungan dari segi nilai, budaya, semangat, tahap toleransi. Oleh itu, isu dan cabaran perpaduan sudah pasti berbeza antara generasi dan amat memerlukan pendekatan yang sesuai berdasarkan pengalaman hidup dalam setiap generasi. Selain itu juga, ruang dan desa sering dibezakan melalui kekangan fizikal dan infrastruktur yang telah mencorakkan ciri sosial masyarakat dan aktiviti ekonomi. Dalam konteks perpaduan, isu dengan cabaran sebenarnya mencangkau kekangan ini dan perlu kita lihat pada kesediaan dan keupayaan individu, keluarga dan juga komuniti memanfaatkan ruang bandar dalam mengukuhkan perpaduan bersesuaian dengan keperluan dan cabaran yang berbeza antara bandar dan juga desa. Seperti yang kita tahu, penyalahgunaan media massa ni dan juga digital oleh pihak yang tak bertanggungjawab boleh menggugat kestabilan negara dan juga perpaduan rakyat. Hebahan maklumat yang amat pantas merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh setiap negara. Oleh itu, komunikasi lebih berkesan dan penguatkuasaan undang-undang perlu diperkukuhkan bagi mengimbangi kesan negatif akibat kepesatan teknologi media yang semakin mencabar ruang perpaduan masa sekarang. IPNAS kini dalam proses penambahbaikan dengan mengemaskini semula set instrumen soal selidik agar pengukuran tahap perpaduan di Malaysia lebih baik dan tepat. Laporan itu menutup tirai Berita TV3. Kami tinggalkan anda dengan senarai rujukan isu dan cabaran defisit sosial. Sekian dari kami. Assalamualaikum dan selamat malam.